Adakah sah berpuasa kalau makan waktu azan subuh dilaungkan? Adakah sah puasa kalau kita makan di waktu azan subuh dilaungkan? Ini kena jawab bagi hilang mengantuk lah. Sebab apa? Sebab perkara ni maklum dah, tak kena soal dah hak sebenarnya. Bila ada soalan ni tentu ada problem, ada virus masuk dalam masyarakat kita. Ada virus dah. Kena jagalah hak mari ke semua. Ingat ni virus ni lah hak susah. Kalau penyakit hospital ada, virus ni payah. Kita hambak-hambak keluar dia masuk. Akhirnya dia merosakkan enjin kita. Mati komputer kita, kena beli hak lain bila masuk virus. Dia ada bagi kita kuman ni, kuman penyakit. Orang tu mudah pergi ke hospital, dia potong ke, dia bagi ubat kemo ke, mati. Tetapi virus dia tak mati, virus ni. Itu bahayanya. Jawabnya, kalau kita makan makanan minuman waktu azan dikumandangkan, itu ada dua keadaan. Ada yang puasa tu sah, ada yang puasa tak sah. Macam mana? Yang sah, hak tak sah tu kita faham dah rasanya. Hak sah, waktu azan dikumandangkan di Malaysia, kita duduk di Saudi, kita makan di sana, sah ke tak puasa kita? Sah, tak ada masalah. Makanlah, nak habis berapa kawah pun boleh. Ada dah, kita kena jawab hilang mengantuk lah. Ijma' ulama, Al-Quran terang-terang, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Wa kulu washrabu, hendaklah kamu makan, hendaklah kamu minum. Boleh makan, boleh minum, diharuskan makan, diharuskan minum di bulan Ramadan. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sehingga nyata bagi kamu nampak benang yang putih, minal khaytil aswad, daripada benang yang hitam. Kat sini benang hitam, kat sini benang putih. Waktu tak terang lagi tu boleh dah nak makan. Bila terang nampak dah, kata ini benang hitam, ini benang putih, kat situ tak boleh dah makan minum. Tak boleh dah. Terang. Sebab tu ijma' ulama haram makan waktu fajar. Apa dia benang putih? Minal fajri, daripada fajar. Bukan benang putih, kita ambil benang putih, benang hitam tak sama kat situ, kita nanti tengok bila nampak ini hitam, ini putih, boleh beza, baru tak boleh makan. Bukan. Itu nama dia, Nabi kata anta aridul qafa, kamu orang yang lebar batang tekak. Ada sahabat tanya, begitu Rasulullah, kita nanti tengok benang putih, benang hitam lah. Rasulullah kata, awak yang lebar batang tekak. Faham? Lebar batang tekak. Orang Arab bila kata orang batang tekak besar, lebar, orang bodoh. Mu bodoh mu ni, tak faham. Sebab orang batang tekak besar, bodoh. Tak faham. Rasulullah kata itu minal fajri, fajar. Nak ayat fajar, bentuk cakap Al-Quran, malam nama dia benang hitam, fajar nama benang putih. Kerana bila dia duduk bersama, akhir dua tu nampak kecil saja. Fajar kecil seperti benang, hitam malam seperti benang saja dua tu. Mana tempat perceraian dia, hujung perceraian antara dua tu nampak kecil. Aduh, seperti benang. Seperti tali. Maknanya benang hitam malam, benang putih minal fajri. Maknanya kulu washrabu hatta matla'il fajri, makan dan minumlah kamu sehingga naik fajar. Bila naik fajar, sama ada dikumandangkan azan atau tidak diazankan, maka di situ tak boleh makan dan minum. Kalaulah ada pendakwah mengatakan boleh makan minum waktu fajar, itu pendakwah yang menyesatkan ummah,
itu pendakwah Dajjal untuk membatalkan puasa ummah Islam. Boleh kata begitu. Itu Dajjal nama dia. Bukan dakwah Nabi. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makan sahur dengan Zaid. Sesudah makan sahur nak azan tu dia imsak jarak antara azan subuh dengan sahur Rasulullah, jaraknya kalau dibaca Al-Quran qadar 50 ayat daripada Al-Quran. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ambil hadis idza adzana al-muadzin wal ina'u fi yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu. Bila azan oleh tukang azan sedangkan bejana air ada pada tangannya, maka jangan letak ia akan dia sehingga dia tunai hajat dulu, sehingga dia minum dulu. Itu dua keadaan. Satu, riwayat yang dhaif, tak boleh. Yang kedua, ditanggung apabila azan oleh Sayyidina Bilal, kerana azan pada bulan Ramadan diazan 2 kali. Sayyidina Bilal azan sebelum daripada fajar, dan Abdullah ibni Ummi Maktum dia azan ketika fajar, ketika subuh. Itu makna bila ada bejana di tangan, bila tu azan oleh Bilal, minumlah. Iza adzana Bilalun kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Tak ada masalah kerana dia azan belum daripada waktu fajar. Jangan keliru. Bukan keliru, mengelirukan. Ya? Perkara tidak keliru. Ijma' ulama haram makan waktu naik fajar. Oleh itu, kalau kata makan minum waktu naik fajar sah ke tak sah puasa, jawab tadilah ada padanya tafsil. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Wallahu alam. Habis. Itulah jaga. Itu virus orang yang nak ikut zahir Al-Quran dan zahir Al-Hadis. Itu balanya. Balanya jadi jahil di dalam masalah agama, jahil ijma' ulama, tak faham. Orang nak faham Quran dan hadis, mesti salah satu dia kena faham, ijma' dia kena tahu. Yang mana perkara yang telah diijma' oleh ulama. Hak ni kita tak payah faham dah. Kena pakai ijma' ulama. Tak boleh kita membatalkan ijma'. Lebih lagi kita ukur diri kita. Kita ni siapa dia? Nak membatalkan ijma' ni siapa dia kita? Berapa ketok hadis yang kita ingat? Berapa keratan ayat Al-Quran yang kita faham betul-betul? Cuba ukur diri kita. Pemahaman kita di dalam bahasa Arab sejauh mana? Baca bahasa Arab betul sejauh mana? Bercakap bahasa Arab betul sejauh mana kita? Allah. Kelah kita ni kita nak pergi batal ijma' ulama. Itulah. Bila dah nak kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, mereka sesak di dalamnya. Hadis ini tajuk mana? Tajuk yang mana? Kita tak faham. Status hadis ni kita ambil orang juga. Akhir apa? Ambil sahahahu Albani. Ambil tu. Ambil Albani buat jadi alasan hukum hadis sahih dhaif. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ditinggalkan, Imam Ad-Daruqutni ditinggalkan. Boleh macam tu. Itulah makna kita sesak di dalam cara. Bila nak faham Quran hadis sendiri, ambil hadis tadilah. Ambil hadis yang kata bila azan oleh tukar azan sedangkan bejana ada pada tangan, tunaikan hajat, minumlah terus, makanlah terus. Itu tak boleh. Kerana hadis itu sebagai mutasyabih, boleh gini, boleh begini, mesti kena ada yang menentukan dia. Menentukan dia hadis yang sahih. Idza adzana Bilalun, apabila azan oleh Bilal, fakulu washrabu, makan minum. Itu azan Bilal. Apabila azan oleh Abdullah ibni Ummi Maktum, hendaklah kamu berhenti. Kerana
Ibnu Maktum dia tidak azan sehingga dikata asbahta atau umpamanya telah masuk waktu subuh, baru dia azan. Mana azan yang masuk waktu subuh, azan belum masuk waktu subuh. Kena tanggung hadis kata minum itu ketika azan belum masuk waktu subuh. Habislah kat situ. Itulah bagian nasihat saya yang akhirnya kita mesti berwaspada dengan ajaran yang sesat. Syiar lambang ajaran yang satu daripada syiar lambang ajaran yang sesat, iaitu dakwah orang awam kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dengan sendiri, dengan tidak rujuk kepada pakar-pakar di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, mendakwa diri dia sendiri yang berpakaran di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah syiar lambang orang yang sesat. Cuba kita cek tengok latar belakang dia dan isi-isi kandungan ceramah dia, penyampaian dia tu betul sejauh mana. Nak tahu kata dia ada kepakaran ke tak ada kepakaran. Cek kat situlah tengok. Itu satu. Dan lagi pula di hari ni kita kekurangan ulama, banyak khutbah. Nyata betul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata di masa akhir zaman tak berlaku kiamat, maknanya maksud lebih kurang banyak khutbah, sedikit ulama. Kamu sekarang banyak ulama, sedikit khutbah. Akhir dunia ramai penceramah, ramai pembaca khutbah. Orang pandai berceramah ramai, orang yang alim ulama tu tak ramai. Betul sangatlah. Kalau yang kocok mimbar itu ramai, yang menggegarkan mimbar tu ramai, kertung pukul mimbar. Tetapi yang bercakap bentuk ilmiah, cakap dengan ilmu betul-betul, cakap dengan hujah betul-betul, berkaedah betul-betul, susah nak cari. Berapa boleh bilang dengan tak sama banyak dengan jari ni pemuja dah kalau ada di Malaysia kita. Kalau sama banyak dengan jari saya ni. Kalau jari awak tak tahu, jari saya banyak ni. Cuba bila boleh cukup sama banyak dengan jari. Itu pun susah nak cari ulama. Kalau nak cari khutbah, penuh Malaysia. Khutbah inilah yang jadi mujtahid, yang ajak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu tanda yang kekurangan, tanda nak kiamat. Memang dia tak kiamat, malaikat dia rusak. Kereta kita tak mampu, malaikat dia nak rusak, nak punah. Tak ada. Ada kereta mampu, dia tak rusak. Rumah kita utuh dah, dia tak ada rusak ke apa, utuh ya. Dia nak utuh, dia kena makan, dia anak makan. Tu dia nak utuh dah tu. Bila banyak khutbah ni, dunia nak utuh dah tu. Dia kocok sebelah sana, kocok sebelah sana, kocok sebelah sini, akhir utuhlah dunia. Tidak berlaku kiamat, malaikat ala syirarin nas, malaikat di atas sejahat-jahat manusia. Manusia yang jahat, manusia yang baik ni Allah mati dulu daripada kiamat. Mudah-mudahan kita Allah mati belum daripada kiamat lah. Jangan mati sampai hari kiamat. Ini proses Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya nyata kebenaran kepada kita, supaya boleh buat ukur siapa benar. Orang yang makan sahur waktu naik fajar dengan orang makan sahur belum pada fajar. Kalau tidak, kita tak tahu kata kita benar. Ada orang yang bawa begitu. Allah, ada orang ajar
kita kena mempertahankan agama-agama lain pada agama Islam. Ada. Cuba tengok tu. Pakai ayat Quran tak? Dalil Quran tak? Dalil Quran juga. Pakai dalil Quran juga kena jaga. Sedangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kita kena membasmikan perkara-perkara palsu. Kita nak mempertahankan perkara palsu. Wal'iyadzabillah. Mudah-mudahan kita haraplah negara kita ini negara yang mengukuhkan agama Islam dan negara yang tempat memancarkan, menyebarkan Islam ke negara-negara yang lain. Kita harap begitu insya-Allah taala. Bukan perkara yang mustahil. Kita nak jadi negara Islam yang sepenuh, negara yang menegakkan agama Islam dan menyebarkan Islam. Insya-Allah taala kita masing-masing buat agenda diri kita masing-masing dulu. Kita membentukkan peribadi kita sebagai peribadi Muslim yang sempurna dengan kita ambilnya ikhlas, kita ambilnya amanah, kita ambilnya kita sidik benar, kita ambil sifat yang mulia daripada tawadhu', kita ambil sifat yang mulia daripada ithar, mengutamakan orang lain di atas diri kita daripada diri kita. Kita bentuk peribadi kita. Khususnya di tahun 2019 ni sampai wawasan 2020 bagi kita, aku tak akan bohong di dalam tahun 2019 sampai tahun 2020. Buat agenda kita. Mudah-mudahan Allah membaikkan pemimpin-pemimpin kita. Kita nak suruh pemimpin baik, kita sendiri tak baik, kita nanti nak tipu dia. Apa boleh dia nak baik, dia cerdik pada kita, dia tipu kita dulu lagi dah. Sebab dia cerdik pada kita. Hari-hari kita kata pemimpin teruk, tak buat Islamnya, tak berjalan undang-undang Islamnya. Kita berjalan tak rumah Islam? Masjid ke jemaah tak? Kita jemaah pun tak pergi. Kita jemaah tak pergi, semaya kat rumah, pemimpin pakai tak kena semaya selalu dah dianya. Mu pun tak ada pergi jemaah, pakai aku tak semaya lah. Cuba kita pergi jemaah, cuba kita baiki diri kita, insya-Allah pemimpin kita dia kena turut kita. Ini bukti. Saya ingat lebih kurang 10 tahun, lebih kurang ke 10 tahun mari kat sini. Sebelum pada tu radio kita, TV kita penuh dengan drama yang sia-sia, penuh dengan radio muzik, lagu-lagu yang syahwah, lagu-lagu yang hubung jenis seks dan umpamanya. 10 tahun yang lepas, 10 tahun yang kemudian, alhamdulillah, radio kita tukar jadi qasidah. Radio kita adanya zikir pagi, zikir petang. Radio kita ada Al-Quran, ada khutbah, ada penceramah, ada ulama masuk dalam TV kita. Tak kira lah ulama apa pun tak tahulah, masuk belaka. Bahasa dia ulama dia boleh masuk dalam TV, lipah pun boleh masuk, semut pun boleh masuk. Dia bahasa dia TV radio ni, dia buka ruang bagi semua kan. Maknanya tukar muka dia. Dalam kereta, kita naik dalam kereta dulu kan buka radio music, CD music. Sekarang lah ni kita naik kereta, taksi pun kita naik, kadang dia buka Al-Quran, kadang buka orang ceramah, kadang bukanya qasidah. Masya-Allah, tengok. Ni muka Malaysia kita alhamdulillah berubah wajah dah, berubah muka. Sebab apa? Sebab kita cuba kita tak sedengar, dia tak buka. Sebab kita nak dengar buka lagu, kita tak dengar, kita nak dengar qasidah, dia kena buka qasidah. Itu nak rakyat kata pemimpin dia berubah kalau kita berubah. Insya-Allah taala kita sama-sama kita berubah. Kita tak sah fikir jauh, fikir buat rumah kita biar jadi baitum muslim, rumah sendiri menjadi muslim.
Bila rumah tu kita buat rumah Muslim, orang duduk kat dalam tu kena Muslim dah lah. Tak munasabah rumah Muslim, orang duduk kat dalam bukan Muslim. Rumah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelilingnya rumah dia, Masya Allah, la haula la quwata illa billah. Tetapi penduduk dia tak sembahyang. Boleh kau munasabah ke buat rumah macam tu? Tu kita cuba mari buat berjadi Muslim, berjadi penuh dengan keislaman kita. Dan insya-Allah orang non-Muslim, orang non-Muslim akan tertarik dengan kita, akan masuk agama kita. InsyaAllah kita buat wawasan supaya non-Muslim dalam Malaysia jadi Muslim ke semua, insyaAllah ta'ala. Sebab kita orang Melayu Allah tukar daripada bukan agama Islam mari jadi agama Islam. Tak mustahil kita nak menjadikan negara Malaysia sebagai negara Islam yang 100%. Tak mustahil. Bagaimana telah bukti bahwasanya orang-orang Cina masuk Kristian, ditanya dia kerana apa kamu tidak masuk agama Islam sedangkan agama Islam lebih baik pada Kristian. Dia jawab kata kerana tidak ada pendakwah Islam pergi ajak dia tak tahu. Dia tak tahu kerana tak ada orang Islam pergi ajak dia untuk beragama Islam. Itu je kekurangan kita. Boleh sebab tu dia banyak sekarang lah ni kata dapat statistiknya 30% Cina jadi Kristian. Dulu berapa persen? 2-3% saja. Sekarang Cina jadi Kristian 25% ke 30% jadi Kristian. Puncanya kerana Kristian dakwah dia. Orang Islam tak ada bagi dakwah dia. Itu dia punca. Dia bukan kata dia pilih kerana Kristian tu betul lebih, kerana dia rasa lebih betul pada hak dia Kristian. Islam dia tak ada pengajak, tak ada pendakwah dia. Itu membukti pada kita untuk kita kerja satu lagi, agenda kita satu lagi, kita dakwah orang yang bukan Islam kepada Islam, insya-Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'amma wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Waffiqna li isabati as-sawabi wal haqq wa zayyinna bil ikhlasi was sidq wa a'idna min syarril khalq wa akhtim lana bil husna fi lutfin wa afiyah ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الفائزين في الدارين آمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق آلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل قدر الأنثى وذكر الرب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نحضر بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلنا كل الشؤون أقم رب رضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل منون وابن الساعة أكرم من ستر. فصلاة الله تنشر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء مصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل الارض ابدا على خلقه ورضا نسي وزيادة عشر بذلك ايمانه يا
ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على الأرض وأشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جهاد أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه لدى تشفي الصحب والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل أرض أبدا لا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد